Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mulyani binti Muhammad Effendi mewakili kumpulan engineers yang terdiri daripada 4 orang pensyarah biologi dari Kolej Matrikulasi Johor akan membentangkan kajian penyelidikan PLC kami yang memfokuskan kepada teacher sharing session yang bertajuk Integrasi Digital dalam Pembelajaran Nefron. Teacher sharing session atau sesi perkongsian guru ini dijalankan bertujuan untuk membantu pensyarah dalam melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Kaedah pengajaran daripada kajian ini telah dikongsikan untuk dijadikan sebagai alat pengajaran yang efisien untuk mengajar topik nefron. Seperti mana yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran masa kini perlu kepada penguasaan kemahiran pembelajaran dan inovasi serta kemahiran maklumat, media dan juga teknologi. Guru mempunyai peranan penting dalam memastikan kemahiran tersebut dapat dikuasai dengan baik untuk disampaikan dan digunakan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar. Guru juga perlu memastikan kaedah pembelajaran blended learning, digitalized classroom dan visualisasi dapat dijalankan di dalam kelas dan diterima oleh setiap pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Sehubungan dengan itu, komuniti pembelajaran profesional PLC kami telah menjalankan teacher sharing session dalam salah satu usaha untuk menghasilkan tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran dan juga kebolehan dalam memperbaiki pencapaian pelajar sekaligus meningkatkan prestasi pelajar kolej matrikulasi. Dalam perancangan pembinaan kajian teacher sharing session ini, kami telah melaksanakan beberapa langkah yang dimulakan dengan refleksi masalah yang melibatkan temu bual dan pemerhatian pensyarah dan juga pelajar, serta berdasarkan laporan kerja calon pelajar. Kemudian, pemilihan alat kolaboratif iaitu teacher sharing session telah dipilih. Seterusnya, strategi seperti show, tell, share, jot it down dan pillow talk telah dilaksanakan. Diikuti dengan kombinasi digital tool dalam pembinaan inovasi dan proses perancangan kajian ini diakhiri dengan pemilihan kumpulan sasaran sebelum pelaksanaannya iaitu sepanjang sesi 2019-2020 dan sesi 2020-2021. Dalam refleksi masalah, kami telah menjalankan sesi temu bual, pemerhatian dan analisis laporan kerja calon. Dalam temu bual dan pemerhatian terhadap pelajar, didapati kesukaran pelajar untuk memahami topik nefron ini adalah disebabkan oleh mereka tidak dapat membayangkan bagaimana sebenarnya struktur nefron ini. Manakala, temu bual dan pemerhatian terhadap pensyarah pula adalah mereka sukar untuk menerangkan proses dalam penghasilan urin di dalam nefron kerana terdapatnya kekangan masa dan alat bantu mengajar. Berdasarkan analisis laporan kerja calon pula, sememangnya terdapat laporan berkenaan dengan masalah pelajar untuk menjawab soalan bagi topik ini. Kitaran 1 iaitu peringkat do implementasi telah dijalankan di mana ia dimulakan dengan sesi show, tell, share, reflect and jot it down dan sesi pillow talk antara pensyarah dan pelajar yang disusuli dengan cadangan penambahbaikan serta perancangan PDP bagi kitaran 2. Kitaran kedua iaitu masih dalam peringkat do implementasi juga telah dijalankan yang memfokuskan lebih kepada penambahan aplikasi digital dalam pelaksanaan PDP seiring dengan pembelajaran abad ke-21 dengan pengintegrasian blended learning, digitalized classroom dan visualisasi. Rancangan pengajaran kitaran 2 adalah seperti berikut. Pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan selama 60 minit. Pelajar diminta untuk menerangkan struktur nefron dan menganalisis proses penghasilan urin. PDP telah dimulakan dengan arahan supaya pelajar membaca dan membuat nota ringkas berdasarkan video yang diberi oleh pensyarah berkenaan dengan topik ini. Kemudian, semasa sesi induksi, pensyarah memberi gambar mesin dialisis dan perbincangan antara pensyarah dan pelajar dimulakan. Kemudian disusuli dengan pensyarah meminta pelajar untuk melabel struktur nefron dengan betul. Seterusnya, perbincangan berkenaan dengan proses yang berlaku pada setiap struktur yang telah dilabelkan pada gambar nefron tersebut dijalankan.
yang disusuli dengan pensyarah menggunakan aplikasi Padlet sebagai medium untuk pelajar menceritakan proses penghasilan urin. Bagi sesi penilaian dan pengukuhan pula, pensyarah menggunakan aplikasi Slido, Quizizz, Kahoot dan juga Live Worksheet. Ringkasan proses pengajaran dan pembelajaran kitaran kedua yang melibatkan aktiviti pelajar, penerangan pensyarah serta penilaian terhadap kefahaman pelajar adalah seperti berikut. Di sini kita dapat lihat penggunaan medium digital secara menyeluruh di dalam kelas. Ini adalah bukan sahaja bertujuan untuk membantu meningkatkan kefahaman pelajar, namun untuk meningkatkan minat mereka juga di dalam topik ini. Refleksi kajian ini telah difokuskan kepada beberapa kategori termasuk pencapaian objektif, interpretasi hasil dapatan, kesesuaian alat kolaboratif yang digunakan, keberkesanan intervensi dan alat impak PDP. Hasil daripada refleksi kajian ini telah diperincikan di dalam Rajah 1. Melalui perbincangan yang telah dijalankan bersama-sama dengan semua ahli kumpulan yang terlibat, terdapat beberapa perkara positif yang diambil kira iaitu pensyarah dapat mengaitkan topik yang dipelajari dengan kehidupan harian, adanya kepelbagaian arah soalan, pensyarah dapat menyusun organisasi pengajaran dengan teratur dan baik, serta kaedah pengajaran yang digunakan dapat meningkatkan minat pelajar. Perincian dapatan perbincangan dapat diperincikan dalam Rajah 2. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang masih boleh ditambah baik daripada pelaksanaan kitaran 1 seperti menggunakan aplikasi teknologi dengan lebih banyak, menggunakan alat bantu mengajar yang lebih sesuai dan menggunakan pelbagai lagi kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar. Perincian berkenaan dengan penambahbaikan ini telah diperincikan dalam Rajah 3. Soal selidik kepuasan aktiviti yang dijalankan telah diedarkan kepada 50 pensyarah yang terlibat dengan kelas secara dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan untuk melihat kesediaan pensyarah menggunakan aplikasi untuk menjalankan kelas dalam talian. Dapatan keseluruhan daripada soal selidik ini menunjukkan bahawa lebih 80% pensyarah bersetuju bahawa kepelbagaian pengajaran di dalam kelas dan di luar kelas akan membantu pelajar menjalani pembelajaran mereka dengan lebih efektif. Perkongsian data, hasil dan kesan melalui perbincangan telah dilakukan oleh ahli kumpulan dan telah dikongsikan bersama ahli unit yang lain pada minggu ke-10 sesi 2020-2021 menggunakan medium Google Meet. Perbincangan juga dilakukan untuk memberi cadangan penambahbaikan terhadap intervensi yang diperkenalkan. Daripada pengajaran yang dijalankan, terdapat beberapa aspek dan pelbagai teknik yang perlu ditambah baik oleh pensyarah dalam pengajaran dalam topik nefron ini. Termasuklah kaedah penyampaian soalan, pengintegrasian blended learning, pengelolaan kelas, pemilihan medium, penyampaian maklumat dan penilaian serta pengukuhan pengetahuan pelajar terhadap topik ini. Secara kesimpulannya, objektif kajian dapat dicapai dengan jayanya setelah melihat dari segi impak perintegrasian digital dalam pembelajaran topik ini, inisiatif yang perlu diambil untuk meningkatkan kefahaman pelajar, penggunaan teknologi dalam PDP untuk menarik minat pelajar serta dari aspek organisasi di mana pensyarah mampu menyusun dan meneliti kaedah penyampaian dan pembelajaran di dalam kelas dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian organisasi sekolah atau kolej secara khususnya serta menambah baik sistem pendidikan negara secara amnya. Sekian sahaja daripada saya dari kumpulan Engineers untuk kajian instrumen kolaborasi PLC Teacher Sharing Session bagi topik integrasi digital dalam pembelajaran nefron. Terima kasih.